إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan takbir. Jadi takbir ni salah satu daripada rupa solat yang zahir. Jadi minggu lepas kita bahas berkenaan solat rupa yang zahir, tetapi berkaitan masalah diri betul. Jadi hari ini kita cuba sama-sama ambil pengertian berkaitan dengan dan takbir. Baik. Apabila kita sebut kata takbir, termasuk di dalam solat yang zahir, seperti mana kata hadis Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepotong hadis, miftahus solati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru. Buka solat maksudnya mulai solat itu dengan taharah suci. Selepas tu haram, wa tahrimuha, dan haramnya haram solat at-takbiru, apabila kita takbir. Jadi sentuh dengan kalimah yang pagi ni. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia kata pembukaan solat itu adalah suci. Selepas suci haram bila kita itu takbir. Wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha, dan halalnya. Apa kaedah dia hadis tu? Wa tahliluha at-taslim, dan halalnya solat bila? Ialah at-taslim, bagi salam. Bermaknanya apabila kita sudah takbir, haram. Sebab apa dia? Dikirakan solat. Ya? Dan nak halal tu bila? Apa dia? Halal dia apabila kita beri salam. Panggil kata wa tahliluha at-taslim, dan halalnya apabila kita beri salam. Baik. Apabila berkait hadis ni atas dasar kalimah takbir, boleh? Apabila berkaitan dengan kalimah takbir, kita patah balik sedikit. Di dalam takbir itu ada ke tidak suci soalan? Kalaulah kita tidak suci dalam solat, kalaulah solat tidak suci, tidak dimulakan solat. Apabila suci solat, dia bagi dua, zahir dengan batin. Yang kita dok bahas sekarang berkenaan dengan rupa solat yang zahir yang kita sentuh dalam kitab pada pagi ini, berkaitan dengan hadis Sayyidina Ali karramallahu wajhah atas dasar kalimah takbir dan mulai dengan suci. Miftah, kunci. Kalau kita buka dengan kotor, istilah hadis daripada Sayyidina Ali tadi,
tidak dikatakan solat. Nampak? Apa suci di situ? Mana suci di segi zahir ialah lafaz Allahu Akbar. Apa dia? Hamzah, lam, ha, hamzah, kaf, ba, ra. Kena jelas dan berkaitan dengan syarat-syarat di antara kalimah tu dan huruf-huruf pada kalimah tu. Dikatakan kalimah takbiratul ihram. Sahih, nak jelas-jelasnya betul dengan di segi mazhab Imam Syafi'i, di segi ulama yang tulis. Boleh? Itu zahir. Hak kita kena suci. Tak lain tak bukan juga kita kena berkait, tak lain tak bukan nak sempurnakan solat ialah kena zahir dengan batin sekali. Betul? Baik, kita berbalik kepada apa yang batin di situ. Mana kata hati. Betul. Apabila kita kata hati, suci apa di hati itu? Suci daripada sifat-sifat mazmumah, sifat yang keji. Betul? Kata macam tu. Ya, betul ni. Baik. So umpama sifat mazmumah yang keji, kalaulah kata kita masuk solat dengan tak ada miftah, buka solat, makna mula solat tidak adanya dengan bersih, tak sempurna. Apa yang kita nak bersih? Niat. Berkaitan dengan hati. Ni kena jaga betul-betul ni. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kita jangan bermain-main dengan solat. Betul-betul. Jadi apabila kita istilah di situ nak bersih berkaitan dengan niat. Betul. Nak bersih berkaitan dengan niat, masalahnya di hati. Apabila masalah di hati, kita kena tembus biar sampai darjat yang keempat di hati. Mananya? Hati, pintu hati, mata hati, hati nurani. Kalau kita tak boleh tembus sampai ke situ, tak dikatakan apa dia? At-tahuru. Maksudnya dikatakan solat juga, tetapi solat kita itu tak suci. Di segi apa dia? Di segi batin. Contoh, takbir, mana takbir? Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar tu betul. Apabila lafaz Allahu Akbar, bagaimana yang kata Allahu Akbar tu yang betul? Zahir dulu. Kalaulah zahir betul, batin tak betul, tak kena. Kalaulah kata batin tu betul, zahir tak betul, tak kena. Di segi istilah kata sempurna. Kalaulah di segi zahir tak betul, tak sah salat. Baik, lafaz mana yang kata betul? Allahu Akbar. Itu dengan secara umum yang kita nampak. Kalau orang persoalkan, boleh kata putus di antara lafaz takbiratul ihram. Mana lafaz takbiratul ihram? Allah. Mana di antara dua kalimah tu? Ada berapa kalimah lafaz takbiratul ihram? Berapa ada? Ada berapa?
Lafaz ada dua. Allah satu, akbar satu. Tak jumpa bilangan dah. Tu. Nampak dah tu? Bermaknanya apabila Allah satu, akbar satu. Betul tak? Jadi di segi zahir, kalau kita takbir berkenaan dengan lafaz Allah akbar, tadi tu berjorok di antara tu. Selalu kita ada takbir bersambung ke putus. Sambung. Ini baru duk bilang zahir ni, belum bilang batin lagi. Sambung ke berhenti? Kalau bersambung, sah ke tidak sah? Maksudnya betul ataupun tidak. Kalau berputus, sah ke tidak sah? Betul ataupun tidak? Tu bawa kira zahir dulu. Sambung. Makna kata sebelum ni main Allah. Itulah tanda katanya bermain-main di depan Allah. Auzubillah. Nampak? Soal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa dia? Tidak ada pernah, tu ayat dia macam tu. Tidak ada pernah, maksudnya tidak pernah. Faham? Nah, kita tulis macam tu. Tidak ada pernah. Maksud dalam kitab. Saya sebut dah tu. Tidak ada pernah, maksudnya tidak pernah ada. Dia kitab je belik sikit. Istilah itu saya terjemah bahasa Melayu, tapi bahasa Arab dia tulis macam tu. Tidak pernah ada seseorang manusia saat, itu saya terjemah bahasa Melayu, saat solat berhenti fikir. Kenapa Nabi timbulkan soalan macam tu? Maksudnya tidak ada, tak makna kata manusia semua, betul? Itu tidak ada pernah. Tidak pernah ada manusia saat solat berhenti fikir. Makna kata sentiasa fikir. Nampak? Apabila sentiasa fikir, kita bagi dua cabang. Cabang yang pertama, kemungkinan fikir yang benar, kemungkinan fikir yang tidak benar. Kita masuk, asingkan lagi. Masuk, lepas kita asing balik. Apakah yang benar? Kita sekarang duduk solat ke tidak solat? Itu benar, tidak benar. Kalaulah kita tidak solat, kita fikir kita tak solat. Tetapi ni dalam solat. Kenapa dalam solat kita fikir dunia? Nampak tak? Kenapa kita tak fikir lafaz Allahu Akbar? Itu soalan timur dah. Jelas nampak? Bukan kita nak salah siapa-siapa, salah kita diri sendiri. Sebab kita mengabaikan fardu ain. Sebab fardu ain belajar bab solat. Nasib baik kalau letak kena sebelum ni, hadir kelas hari ni, diampunkan dosa. Masya Allah. Nampak? Itu kelebihan belajar. Boleh faham? Boleh. Jadi seumpama tadi, kelimah tadi, apabila kita macam tu, macam mana? Kerana apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab apa dia? Nabi jawab, kerananya semua manusia itu sentiasa berfikir.
Maknanya ulama pun berfikir, tetapi ulama apabila dia solat, dia fikir berkaitan dengan solat. Boleh? Tetapi manusia seperti orang awam macam kita, apabila solat berfikir juga lain daripada solat. Sampai ke tahap kita tak boleh nak bezakan berapa kelima dan berapa huruf. Boleh baca panjang ke tidak, boleh renggang ke tidak, boleh berhenti ke tidak, baris atas, baris bawah, kalau ubah tukar, batal ke sah ataupun tidak, kita tak tahu. Itu ibarat katanya kita buat sama lewa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dikatakan solat apanya? Batin tidak ada. Maksudnya hati tidak berfikir, tidak kaji berkaitan dengan kelimah tadi. Lidah kata Allah Akbar, tetapi hati tak sama dengan Allah yang lidah kata. Itu batin tidak ada. Bila tak ada situ, bermakna solat dia tidak sempurna. Kalaulah takbir zahir itu betul, kalau batin tu tak ada, zahir itu betul, sah lagi solat dia. Tetapi seumpama solat, ulama Imam Ghazali rahimahumullah dak buat bandingan seperti kita bagi jasad ataupun kita bagi mayat kepada raja. Faham maksud dia? Orang bagi mayat kat kita, kita nak tak? Tak nak. Kenapa? Takut. Kenapa? Tak ada guna, tak ada faedah. Betul? Kita nak sembahyang tujuan nak faedah balik ke tidak? Nak faedah. Bila yang kita nak? Akhirat. Tetapi kita solat macam zahir saja, tidak ada batin, seolah kita bawa mayat pergi akhirat, berserah di depan Allah. Adakah Allah Ta'ala nak mayat tu? Allah Ta'ala akad juga tak guna. Nampak? Tak guna. Itulah ibarat dia buat katanya si Imam Ghazali rahimahumullah ataupun Baballah Sarah di Patani, seolah ambil mayat serah kepada kita, ibarat sebenarnya tu hadiah mayat kepada raja. Nak tanya, raja tu nak marah ke nak gelak? Marah. Sebab apa dia? Mempermainkan dengan dia. Bahkan dia tolak laginya, apa dia? Mayat tu dia tak ambil. Lepas tu dia bagi apa kat kita? Saya tanya, dia bagi apa kat kita? Dia tak ambil dah mayat tu. Padahal kita nak bagi hadiah. Satu mayat cukup lengkap kaki, ambil daripada hujung rambut sampai ke kaki. Hanya tin kosong saja, jasad saja, tetapi batin tak ada. Dia tolak. Lepas tu, selepas dia tolak, dia bagi apa kat kita? Hukuman. Kita bawa pergi kat sana solat, tiba-tiba kena hukuman dengan sebab solat. Kita bawa hadiah pergi kepada raja, tetapi kena hukuman daripada raja. Nampak kaedah dia? Itu zahir kan? Itu ibarat mayat yang sempurna tu. Bukan jasad manusia sempurna, mayat yang sempurna. Makna ada kaki, ada tangan. Kalaulah kata mayat tak ada kaki, kalaulah mayat tak ada kaki dua, ibarat apa dia? Dua kelimah Allah tak betul. Maknanya Allah pun takbir tak betul, akbar pun tak betul, dua-dua cacat. Tangan tidak ada, kanan kiri tidak ada, ibarat katanya makna Allah pun tak tahu, makna akbar pun tak tahu, padahal tak ada. Boleh?
InsyaAllah tu. Tu untuk saya menekankan bab di situ, nak bagi kita menghayati apabila kita masuk tu biar suci. Boleh faham? Miftahus salati at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim. Hadis daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Satu hadis lagi Sayyidina Ali kata macam mana? Innahu sallallahu alaihi wasallam iza qama ila sholati qala Allahu akbaru. Apabila kamu bangkitkan kepada solat, maka kamu kata Allahu akbaru. Tapi kata Allahu akbaru petimbulkan soalan, boleh ke tak jorok patah balik yang salah tadi? Boleh ke tak jorok di antara kelima, di antara Allah dengan akbar? Ibarat kata kalau kita nak berjalan, buat contoh senang macam ni biar nampak dulu. Kalaulah kita nak berjalan jauh pergi ni, maksudnya kita langkah kanan saja, kiri tak langkah. Boleh pergi tak? Tak boleh pergi. Rupa cara macam tu dulu Katakan lagi, kita nak pergi juga tetapi langkah berputus-putus. Macam mana langkah putus? Langkah putus. Atau sekat-sekat. Macam mana? Cuba bangun ramai-ramai buat. Maksudnya kita langkah berhenti. Jalan kau macam tu. Nampak? Buat contoh lagi, takbir Allahu Akbar. Boleh kata macam tu? Nampak berhenti, betul? Allahu Akbar. Boleh kata? Ataupun Allahu Akbar. Sebab saya buat contoh tu, ulama buat kaji semua tu. Ataupun Allahu wa Akbar. Ulama dah buat karang kitab siap dah. Dia berhati-hati takut kita buat. Ataupun Allahu Akbar. Kita tak boleh lah. Tak tahu. Tak tahu boleh tak boleh. Pernah ada dengar tu orang kata macam tu. Ataupun katanya lagi Allahu Akbar. Semua tu ulama tulis dalam kitab. Kalau tiba-tiba orang takbir macam tu, kita dengar, oh betul, betul. Ataupun orang main persoalkan dengan kita, betul ke tak ni? Kita nak jawab macam mana? Tu kena belajar syarat bab takbiratul ihram. Beberapa belas perkara berkaitan dengan lafaz takbir zahir saja, belum hak batin. Boleh? Tu dia. Itulah makna kata kita jangan memudahkan. Walaupun benda itu adalah sunat sekalipun, lebih-lebih lagi sekarang benda ni benda apa ni? Rukun ke sunat? Rukun. Itulah katanya dalam kitab, nak sempurnakan niat bahawasanya engkau mengetahui apa sembahyang dan engkau hendak apa yang dalam sembahyang. Faham maksudnya? Kita kena tahu kita sembahyang. Lepas tu kita kena tahu apa yang kita nak dalam sembahyang. Tu dia. Maksudnya buat contoh, kita kena tahu kita ada kelas bab solat, apa yang kita nak berkaitan dengan dalam kelas yang bab solat. Bab solat lah, betul. Sama juga kita solat,
kita kena tahu apa yang kita nak dalam solat. Tu yang pertama, nak sempurnakan niat. Yang kedua, kita kena tahu kita berdiri di hadapan siapa. Depan saya. Nampak tak tu? Ni nak sempurna. Yang kedua. Yang ketiga, kita kena tahu di dalam hati kita tu apa yang ada. Tiga ni dalam solat kena ada, dinamakan sempurna. Tidak ada ni tak sempurna. Sekali lagi saya buat makna ringkas. Yang pertama, bahwasanya kita ni apa dia? Sembahyang. Kita kena tahu apa yang kita nak di dalam sembahyang tadi. Maksudnya buat ringkas, kita sembahyang, apa yang kita nak dalam sembahyang. Buat makna ringkas macam tu boleh? Kita sembahyang, apa yang kita nak dalam sembahyang. Pada sembahyang tu. Satu. Yang kedua, kita kena tahu kita berdiri di hadapan siapa. Jawab kata depan siapa terdiri? Allah. Itu tak boleh main-main. Nampak? Lagi pula yang ketiga, kita kena tahu di dalam hati itu ada apa. Maksudnya dalam solat tu. Itulah kita berbalik kepada asal tadi. Kita takbir tu dalam hati tu duk fikir apa. Tu sentuh lah. Adakah kita menghayati kalimah Allahu Akbar dan makna Allahu Akbar? Apa? Tu nak sempurna. Apabila nak sempurna, dinamakan nak hakikat solat yang sebenar. Kalaulah kita tak nak sempurna, bermakna kurang, tidak dinamakan solat hakikat. Dia faham? Sempat? Cuba kita fikir sama-sama. Macam mana solat kita sebelum? 100 markah boleh 100 markah. Allah Rabbi. Mungkin ada hak 102. Nampak tak rupa solat tu? Kita rasanya tak boleh nak nilai. Betul? Rasa nak bilang di mana kata sempurna solat kita. Nak ambil kat mana? Nampak rupa dia tu. Tapi tak apa. Ada ke tak dalam solat tu kita ada juga lintas-lintas dalam solat. Ada juga, betul. Itulah Nabi katanya. Mananya? Mungkin yang orang tu masuk solat awal-awal rakaat yang pertama dia tak khusyuk lagi. Dia tak berjumpa lagi. Apa tujuan dia? Tapi pergi rakaat yang kedua, baru rasa solat. Yang ketiga hilang pula dah. Sebab apa dia? Tok imam solat lama. Sebab cucu duduk kat rumah. Betul? Jadi solat macam tu tak apa. Nabi kata tak apa juga, sekurang-kurangnya rakaat yang kedua tu dia ada. Jangan 3 rakaat tak ada langsung. Jangan 4 rakaat tidak ada langsung. Jangan 2 rakaat tidak adanya litas kata tengah duduk solat. Tapi kena ulama-ulama nabi-nabi masuk ya takbir suci zahir dan batin, tengah pun suci zahir dan batin, akhir pun suci zahir dan batin. Itulah berkenaan dengan suci. Lepas tu nak sempurna. Itulah berbalik kepada yang minggu lepas, masuk solat berserta jelas. Paling tu lagi jelas. Lepas tu kita solat sebelum ni, kita jawab diri kita sendiri tak? Itu dia. Ilmu ikut taklid lagi. Faham? Nampak kaedah dia? Baik. Yang kedua, minggu lepas tu,
Berdiri serta ta'zim bermaknanya tak sempurna juga. Tadi apa dia? Kita kena tahu kita berdiri di depan siapa. Berdiri serta ta'zim tak nak kita diri depan Allah serta kita rasa hebatnya Allah Ta'ala. Kita kena diri secara hebat. Nampak ubah dia tu? Dan khusyuknya. Pak kita ada kau diri kadang-kadang kena lutut, kadang-kadang gonyang sana, gonyang ke sini, pusing ke sana, pusing ke sini. Betul tak? Tadi nampak. Itulah kata kalau lah meliputi bab solat ni lebih kepada mazhab Imam Syafi'i. Berkenaan bab hukum fiqh, Imam Syafi'i lah buat kajian yang lebih. Nabi Muhammad kata sendiri macam tu. Sebab apa dia? Dia rasa dia diri tu bukan calang-calang. Dia diri di depan Allah. Pada dia tahu kata dalam solat di depan Allah tu dia nak apa? Dia nak berdekat dengan Allah, nak bercakap dengan Allah, hati sentiasa dengan Allah. Tu hati hujung. Yang tiga, hati kita tu ada apa tengah diri depan Allah. Pak kita nak apa dalam solat di depan Allah? Nak apa dia? Solat yang sempurna. Ya, kita di solat di depan Allah. Ya, kita rasanya hinanya kita, maknanya kita boleh angkat tangan sebagainya, kita boleh tegak sebagainya, kita boleh tegak sebagainya. Hebat aku kena diri, sebab aku diri yang depan hebat daripada aku lagi. Hina diri macam tu. Bukan maksud kita hebat tu lebih hebat daripada Allah. Hebatnya Allah, aku kena duduk bentuknya hebat melalui rendahkan diri. Maksudnya hebat macam mana? Tak bergerak, bertekung, teguh sebagainya. Di segi bacaan, di segi hati, di segi perbuatan. Tiga. Fi'li, perbuatan. Qauli, perkataan. Apa dia? Satu lagi, qalbi. Tu Nabi kita dia solat, dia baca Fatihah berkenaan dengan berlagu. Apa dia panggil? Ringik-ringik. Atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Fatihah dia ringik-ringik. Dia tak baca straight. Dia ringik-ringik kan. Dia lebih kepada kelimah jadi manja. Lembut, manja dan tegas. Tegas tu betul bacaan, lembut bacaan dalam tegas. Kalaulah kita baca straight, kita duk minta ihdina, minta dengan siapa? Kalau kita pergi minta straight, kurang ajar. Bersopan, lembut dan bahasa tutur kata. Demo? Tunjuk ringgitnya. Ringgit saya tak jumpa dengan Nabi bayar. Ada dia. Dalam kitab hadis, dalam kitab sebut macam tu. Dalam hadis sebut. Ibarat katanya macam mana? Nabi bacaannya suaranya merdu, lembutnya bertaranum. Ibarat kata macam ni lah. Kita buat seumpama. Kita ada suami tu, ada kau cakap kasar. Kalau kita bercakap kasar bermaknanya nak baca Fatihah lembut tak boleh. Bergantung keadaan. Sudah. Bermakna ada lah kaya. Dia nampak tak? Ibarat katanya, kalau lah macam tu, kalau bergantung keadaan lah. Kalau Allah Ta'ala timpa bala kita, keadaan marah lah. Tak. Satu. Kalau Allah Ta'ala tak bagi bala kat kita, keadaan lembut ke marah? Minta. Tak juga. Tak ada juga. Keadaan macam mana? Dengan Allah Ta'ala sentiasa lembut, tetapi dengan suami tak sentiasa, kadang-kadang. Macam mana tu? Itulah bermaknanya istilah kata apa dianya? Taat kepada suami adalah taat kepada Allah. Jika suami itu tak derhaka kepada Allah dan didik kita tak keluar daripada jalan Allah, wajib taat kepada suami atas dasar taat kepada Allah, sentiasa lembut.
Walaupun suami kata kita macam-macam, buat dengan kita macam-macam, kita tetap berlembut. Saya pun cakap macam tu, tapi hak saya pun tak lembut juga. Ha? Bukan duduk dengan labu. Labu tak tahu buat apa-apa kan. Dia manusia ni macam-macam dah. Tu dia kena dah tu. Apa dia? Minta ampun lah dah. Minta ampun. Balik buat pula. Besok minta ampun pula. Oh, bahagia. Bahagia. Lepas tu suami ampunkan. Alhamdulillah, patutlah bahagia. Kena tu ibaratnya. Maknanya itulah lebih kepadanya suami bagi jadi pemimpin, sebab lembut dia tu ada dia ikut Nabi. Kelebihan situ dan kesabaran dia lebih. Kalau kena isteri jadi pemimpin, tolak 1000. Seumpamanya tu. Boleh faham? Boleh Kita berbalik kepada asal usul balik berkenaan macam mana? Nabi bacanya lembut. Contoh kita buat seumpama. Cuba غافر الذنب العظيم